Dah buat dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada petang ini. Terima kasih pada semua yang masih lagi sudi bersama dengan saya. Baju pun tak sempat tukar lagi ni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, pada semua yang menonton, yang share, yang bersama pada petang ini, walaupun doa-doakanlah cuaca di tempat saya Sungai Buloh ni nampak sudah hujan sedikit dan ada bunyi-bunyi petirnya di situ. Ada bunyi-bunyi petir sikit. Jadi mudah-mudahan urusan kita dalam kuliah-kuliah kita pada petang ini insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada petang ini. Insya-Allah kuliah kita pada petang ini ditaja ataupun dianjurkan oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Ada yang saya pinkan di bawah tu. Itulah yang menganjurkan ataupun yang menaja kuliah kita pada petang ni, insya-Allah. Dan terima kasih pada Surau An-Nur Fasa 3 Seremban Selatan yang sudi untuk bersama dengan kita pada petang ini. Baik, terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama. Su Haji Ishak, Arif Irhan Semenyih, Ahmad Railan, Kak Faridah Yusof, Muhammad Farid Izwan,
Abang Johari kita, Bob, Abang Hairi, Tasha daripada Medan, Indonesia, Abang Zainal Osman daripada Singapura, Zulkifli Mahadi, Jawatankuasa Surau An-Nur Fasa 3A yang menganjurkan kuliah pada petang ini. Ahmad Saleh, terima kasih. Adik Kocil, Muhammad Sazwan daripada Labuan, baru sampai rumah dari tempat kerja, hujan lencun kuyup. Oh, sana dah hujan lebat dah, Bandar Baru Sungai Buloh. Sarjana utama ni masih renyai dan bunyi-bunyi guruh sikit. Faiz Helmi dari Teluk Intan, Noriza Mahadi, terima kasih. Umi Umrah, Langkapi Sejahtera daripada Manjung, Kamariah Adam, Kak Selasia Hassan, Sungai Besi hujan lebat. Ustaz Safwan Pamidi, terima kasih Ustaz sudi jenguk-jenguk kuliah Ana ni, sahabat mengaji Mesir dulu. Kak Kalsum, Subang Jaya dah gelap, samalah. Oh, USJ dah hujan lebat dah. Kak Wan, Pucung rintik-rintik. Kak Syam, sahabat sekolah saya, Kak Jamilah pula dah. Kau sebaya dengan aku kan, macam mana boleh panggil Kak Jamilah? Jamilah Abu Hassan. Kita punya woman rider kita, insya-Allah. Tengok gambar Facebook ni, motor baru apa, Kampung Tengah Pucung, baru nak hujan. Terima kasih Abang Fendi Asado daripada mana bang? Lupalah pula. Ampang. lupa. Kak Eli Masni, Noshima Ghaffar, terima kasih banyak. Kosas. Taman Kosas, renyai. Rafi'i Saban, Kak Tun, terima kasih semua yang menonton. Dan macam biasa, teruskan share. Kota Puteri mendung. Ada yang hujan, ada yang renyai, ada yang mendung, ada yang lebat. Itulah habuan kita masing-masing lah. Di tempat kita masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Muhammad Ashraf Ismail, tajuk apa hari ni Ustaz? Tajuk saya dah tulis dah kat situ. Tajuknya pecutan akhir boh. Itu tajuk dia. Tajuk kita petang ni pecutan akhir. Ya, boleh tajuk tu. Bolehlah. Itu tajuk yang kita sama-sama bincangkan pada petang ni, insya-Allah. Terima kasih Nur Syahidah Yusof. Semoga Allah rezekikan kita Lailatul Qadar dan syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kak Saliza, terima kasih. Allahu akbar. Baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya kalau ada yang melelong-lelong petang ni, saya minta maaf ni. Ni kuliah ketiga saya hari ni. Nak habis bateri dah ni. Bateri dah weak dah ni. Tapi insya-Allah dengan semangat yang ada dengan tuan-tuan, saya akan cuba berkongsi yang terbaik dan teruskan share. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua di hujung-hujung Ramadan ini, insya-Allah. Waalaikumsalam, Siti Zahra. Baik, bila saya sebut tajuk kita ialah pecutan akhir, pecutan apa? Ni nak cerita ni. Buat tenang Ustaz. Kita nak cerita ni. Slow Ustaz. InsyaAllah kita cuba. Tapi peti kuat ni. Harap-harap line internet semua okey lah, insyaAllah. Baik, terima kasih Zaliha Adenan yang baru join dengan kita pada petang ni, insyaAllah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, kita berada di hari yang ke-23. Ya, hari ini hari 23, pada malam 24, insya-Allah
bermakna kita sudah berada pada hujung Ramadan. Hari ke-23 bermakna kita berada di 10 hari yang terakhir lah, ya, insya-Allah. Bila kita berada pada 10 hari yang terakhir ni, bermaksud ibarat yang selalu saya bagi contoh, ibarat kita masuk lomba lari 100 meter, ya. Kita masuk lomba lari 100 meter, kita hampir sampai ke garisan penamat. Dan saya rasa jarang sangat-sangat orang yang masuk lomba lari 100 meter ke, 200 meter ke, 4 kali 100 ke, 4 kali 400 ke, bila nak sampai garisan penamat dia makin slow. Itu jarang berlaku lah, ya, jarang berlaku. Biasanya dekat nak sampai garisan penamat, lagi orang kata kita punya speeding tu semaksimum lah. Kita punya pecutan tu makin laju. Sebab kita nak mencapai ke garisan penamat. Biasa orang masuk lomba lari macam tu. Sekarang ni kita masuk Ramadan pun sama, ibarat dia macam tu lah. Boleh dapat? Itu tajuk yang kita nak share ni. Maknanya kita ni dah di penghujung, maknanya hampir sampai garisan penamat. Garisan penamatnya ialah 1 hari bulan Syawal. Itu garisan penamatnya. 1 Syawal itu garisan penamatnya. Jadi bila kita dah nak masuk ke garisan penamat, bermakna larian kita semakin laju. Langkahan kita melangkah tu, berlari tu semakin cantik, susunan langkahnya tu makin kemas. Bila nak sampai garisan penamat, kita akan kerahkan segala kudrat yang kita ada, segala apalah yang kita ada ni, kita akan pulun lah, bahasa mudah dia lah, kita akan pulun habis-habisan, pulun gila-gila punya lah, maksimum, paling maksimum kita akan buat, insya-Allah. Jadi itu maksud saya pecutan akhir. Bermakna bila dah hujung-hujung ni, selalunya ialah kita makin lesu, makin dah tak semangat, makin dah slow ibadahnya, kan, makin dah tak berapa bertenaga. Kita tak nak, kita nak ubah benda ni supaya ibadah kita still tetap bersemangat sampailah penghujung Ramadan, insya-Allah. Sampailah kita habis Ramadan kita pada tahun ini, biiznillah kita akan berjaya, insya-Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang paling penting untuk kita sekarang ni ialah maintain. Saya selalu sebut perkataan itulah. Maknanya kita maintainkan amal ibadah yang kita dah biasa buat. Cuma kalau boleh di hujung-hujung ini kita top up, kita tambah lagi. Kalau boleh hujung-hujung ni kita perkemaskan lagi, kita tambah lagi. Yang mana yang boleh tambah lah, kan, yang mana yang boleh tambah kita tambah. Kan, yang slow tu tenaga dah habis, yang pecut laju tu dah berlatih bertahun-tahun. Abang Razak Daud cakap betul lah tu. Jadi ini latihan tahunan kita. So sepatutnya kita dah terbiasa dah dengan 10 akhir, dan bila masuk fasa terakhir ni kita kena buat pecutan-pecutan yang dianggap paling terbaik, maintainkan ibadah yang sedia ada, dan kita cuba tambah sedikit, tambah, kita top up. Di hujung ni kita lebihkan. Lepas ni raya kita rehatlah sekejap. Kita rehat-rehatlah sekejap.
Yang ujung-ujung yang ada ni kita pulun lah. Letih pun tak apa. Macam saya kata tadi kan, saya rasa hari ni hari yang sangat agak meletihkan bagi saya juga. Dengan hausnya, dengan lapar semua ada kan ujung-ujung ni. Tapi tak apalah, kita cuba, kita percaya Allah akan bagi kekuatan pada kita. InsyaAllah Allah akan bagi pahala-pahala yang besar lah. So apa nak kena buat, pecutan akhir ceritanya pecut ajalah. Itu je ceritanya. So laju-laju, jangan dah toleh belakang. Jarang orang nak sampai garisan penamat, dia pergi usah belakang pula kan, tengok orang belakang. Tak payah tengok orang dah. Sekarang ni kita kira kita saja, kita buat. Kita jaga keluarga kita, kita jaga anak isteri suami kita, kita buat sama-sama ibadah yang selayak dan sepatutnya kita buat. InsyaAllah. Kita baca Quran di hujung-hujung ni, lebihkan sikit. Kita selawat Nabi SAW di penghujung-penghujung ni, kita lebihkan lagi selawat itu. Kita sedekah jariah. Yang ni yang paling banyak saya terima sebenarnya di hujung-hujung Ramadan ini. Orang infak, orang sedekah, orang wakaf kitab, macam-macam sumbangan biasa bagi ke ustaz lah, apa macam-macam. Yang saya terima di hujung-hujung Ramadan. Dan ini sebenarnya peluang yang masih terbuka, sahabat-sahabat sekalian. Dan tuan-tuan nak infak hari ini, boleh infak pada nombor yang saya pin di bawah untuk surau An-Nur fasa 3 Bandar Baru Selatan, Bandar Seremban Selatan, insya-Allah. Ada semua nombor akaun di situ, tuan-tuan boleh tengok, nanti tuan-tuan boleh infak. Kita ada 100 orang ni yang tengok kan, seorang RM10 dah boleh RM1,000 dah. Insya-Allah kan, kita bantu ujung-ujung Ramadan insya-Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik, nasi pun boleh tambah buat tenang Pak Din. Pak Din buat tenang Pak Din. Itu memang wajib tambah. Nasi itu memang wajib kena tambah ni hari ni. Lapar satu macam ni. Jadi sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa pun dalam orang kata saat-saat getir, ini kira nak sampai ke garisan penamat ni kira saat genting lah nak. Jangan tersilap langkah. Boleh faham tak? Kita nak sampai ke garisan penamat ni, jangan tersilap langkah. Jangan, kalau berlari itu jangan kaki itu tergeliat, terpeleot pula, terpeletok pula kan, dekat dah sampai dah ni. Ibarat dia begitulah. Maknanya ibadah kita jangan ada yang tergeliat, jangan ada yang terpeleot di ujung-ujung ni. Kalau awal-awal itu hari semangat kita bangun tahajud, dah ujung-ujung ni dah rasa macam malas pula ustaz. Jangan. Kita buang penyakit malas tu. Seminggu ni kita pulun lah, istiqamah. Kita doa, minta, ya Allah, kau berilah aku kekuatan. Aku nak habiskan sakit baki Ramadan ni ya Allah dengan jayanya. Begitu tak? Kita minta pada Allah macam tu. Boleh. Kan? Itu jalan yang kita kena fikirkan. Sebab sayang tuan-tuan, sayang. Sebab saya kata sayang tu kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang. Itu yang saya kata sayang tu. Kan saya sebut kuliah pukul 2 tadi kan. Mana yang ada menonton kuliah pukul 2 tadi saya sebut. Saya kata bila Allah bagi kita peluang hidup di bulan Ramadan, maknanya apa? Maknanya Allah nak bagi kita peluang untuk bertaubat pada Dia. Bila Allah bagi kita peluang hidup, maknanya Allah nak kita ni bertaubat pada Dia, beramal pada Dia, bersungguh dengan Dia, merayu dengan Dia, merintih dengan Dia, berdoa dengan Dia, munajat dengan Dia, segala-galanya lah. Ini peluang yang Allah bagi, dan ambil atau grab lah peluang itu selama kita masih hidup. Selama peluang hidup tu kita masih ada, kita ambil. Boleh gitu tak? Boleh insya-Allah. Baik
Sekejap. Terima kasih Latifah Ahmad Sungai Petani, Muhammad Ashraf. Ustaz kat mana? Kat rumah. Salmiah Awandin, Zahzan Az-Zahri Jaudin, Bukit Beruntung, Fauzia Zulkifli, Nazam Abdul Halim, Pak Ya SD, Ahmad Saleh, Zaridah Osman, Ummu Arif, Abang Razak Daud, Ahmad Khalil, InsyaAllah, Abang Hashim Abdul Majid, Redang Panjang Ijuk, dekat ni, Abdul Razak, Hashim Abdul Majid, Abang Aznan Saidin, terima kasih daripada Langkawi, Nizahani, Zailani Kamarudin, Muhammad Zuhair, terima kasih, Abu Hurairah dah start pukul 6, tapi hari ni sebab ada penajaan daripada surau An-Nur fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Diorang minta pukul 5, so kita arrangekan pukul 5 lah. So untuk esok macam biasa 6.30 pagi dan 6 petang. Itu selalu saya update lah. Dalam grup Telegram pun saya ada update. Salami Abdul Ghani, terima kasih. Eliza Hamid, Kak Zah, Ipoh Hujan, Niza Hani, Ustaz, kalau kita cuba usaha dan paksa diri, sebab kalau tak paksa takut rasa malas, minta doa Allah bantu istiqamah. Memang dia amalan ni sebenarnya kena paksa. Kalau tak paksa, memang tak jalan kita kan. Petang ni kena paksa dengar kuliah, padan dengan muka kan. Saya tak paksa lah, ikutlah tuan-tuan nak dengar. Rasa dah jemu dah aku dengan Ustaz Rahim Nasir ni kan, nak pergi dengar Ustaz lain, silakan, no problem. Semua ustaz hebat-hebat semua tak boleh dengar, tak ada masalah. Tapi kita kena paksa diri, maksudnya kena ada disiplin lah, kan. Kita kena ada satu disiplin diri. Kalau tak ada disiplin diri, maknanya kita akan susah lah. Disiplin nak semayang, disiplin nak baca Quran, disiplin nak dengar kuliah, disiplin nak apa lagi, segala-gala lah, nak beramal, nak bangun malam. Kalau tak ada disiplin, tak ada kekuatan. Sebab itu yang paling penting, betul kata Niza tadi, minta doa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kekuatan pada 10 malam akhir ni. Ya Allah, bagi aku kekuatan, aku nak bangun, kekuatan aku nak solat tahajud, kekuatan aku nak bertaubat, aku nak berdoa, aku nak merintih, aku nak merayu. Minta pada Allah. Minta elok-elok. Raja Aniza, terima kasih Ustaz, steady nampak. Steady lah sangat kan. Hai Gaston, alhamdulillah sihat. Jamaliah Sanusi, ceras clear, hujan lebat. Surah An-Nur, Al-Asmar Husin, sedap nama ni. Mambau, Seremban tak hujan. Mambau ni dekat dengan rumah kakak saya. Kakak saya duduk Cembung, Taman Cembung Jaya. Kakak saya duduk situ. Fauzia Zulkifli, Senawang Gelap. Amalan kena paksa, kalau tak buat. Betul. Kita kena paksa diri kita, kan? Dan bila kita dah duduk dalam Islam ni, apa yang Islam suruh kita kena buat. Dipaksa buat sebenarnya. Kan? Terima kasih Abu Anas, orang kuat audio kuliah kita daripada Utara. Terima kasih banyak. Tak nampak nombor akaun dalam Saham Akhirat. Tak ada Ada. Klik kat bawah sekali tu ada nombor akaun Bank Islam. 05012010053038. Ada. Hai Geston, ada nombor akaun situ. Boleh cek balik. Mam Comel, Assalamualaikum Ustaz, Dedap 7 SU2. Ni geng belakang masjid ni, Masjid Sojana kita, insyaAllah. Terima kasih Kak Mam Comel. Terima kasih juga Muhammad Iqbal Sofwan, sahabat saya
zaman-zaman pergi haji dulu. Bang sihat bang? Travel, Ajwa Travel okey, insya-Allah semua alhamdulillah. Alright, thank you very much. Asma Zuraida, selamat petang. Saya ingat ustaz siaran dengan ustaz lain macam kemarin. Dah, hari ni saya seorang je. Hari ni 3 slot daripada subuh, pukul 2 dan pukul 5 Lone Ranger. Tiada jemputan dengan ustaz lain lagi. Kalau ada nak regu-regukan, dipersilakan atur, tak ada masalah. Abang Razak, tahun ni rugi sikit sebab ada PKP, tak boleh iktikaf. Tahun lepas iktikaf masjid penuh sebulan, alhamdulillah. Nak buat macam mana tak? Memang tak ada nombor akaun ke apa sekarang ni? Tuan-tuan cuba tengok yang pin tu, ada nombor akaun. Saya tengok ada. Dia kena tekan dekat Simo tu baru nampak keseluruhannya. Buat tenang bang, ada situ. Saya tekan ada, jangan risau. Ada. Sebab tu saya kata ustaz steady. Steady lah sangat ni, rasa nak tombang lah ni Haniza weh. Cembung rembau. Salah okey. Baik, tak apa, teruskan komen, teruskan share. Kalau tak jumpa nombor telefon pula dah, tak jumpa nombor akaun surau tu, itu situasi yang agak berbahaya sebenarnya. Mungkin tuan-tuan akan terkena ilmu-ilmu gaib di situ. Jadi pastikan tuan-tuan nampak nombor akaun Bank Islam Surau An-Nur Fasa 2, Fasa 3A. Itu nama surau dia dan nombor akaun dia di situ, ya. Baik, sahabat sekalian, kita sambung lagi. Apa yang disebut oleh para ulama. Ini ada ulama yang sebut kalau kita tengok sahabat Nabi kan, sahabat Nabi macam Saidina Umar, bila masuk Ramadan dia gembira, bila dah hujung macam ni dia rasa sedih kan. Betul, itu kita tidak nafi. Orang beriman dia kena ada perasaan tu. Dia kena ada, bila Ramadan datang dia rasa seronok ni, aku tak sabar-sabar ni nak tunggu Ramadan. Aku tak sabar nak puasa, nak ibadah, nak qiyam, nak siam dan sebagainya. Itu orang beriman. Dan bila dia ada di hujung Ramadan, dia mula rasa timbul kesedihan sedikit. Sedihnya sebab apa? Sebab Ramadan bakal pergi, Ramadan bakal berlalu, Ramadan bakal meninggalkan kita. Tetapi ulama sebut macam ni, Ramadan datang dan pergi itu fitrah. Ramadan datang dan dia pergi di hujungnya nanti, itu fitrah. Kita tak boleh tahan. Seronok macam mana pun kita tak boleh sambung Ramadan ni sampai 35 hari, tak boleh. Hari ni katalah 30 Ramadan, besok dia tak boleh jadi 31, tak boleh. Dia akan tetap 1 Syawal juga besok harinya. Dia tak boleh bertambah. Dan kena ingat apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah okay, thank you very much. Kita punya admin audio kuliah, admin pula dah, bos besar kita Abang Azam, yang tolong masukkan nombor akaun surau tu, Surau An-Nur. Tu kalau tak nampak juga, maknanya aku tak tahu nak cakap apa dah lah. Dah dipotongnya, tinggal nombor akaun aja tu. Tu dekat komen tu ada kan. Ambil nombor akaun tu cepat-cepat, screenshot cepat-cepat. Terima kasih Azam, thank you, membantu saya. Tangan ada 2 je ni, tak cukup nak cekau sana sini kan. Tuan-tuan yang boleh bantu saya, terima kasih. Terima kasih Niza Hani. Kita nak banner tabiat baru ni, ambil masa 21 hari. Jadi kena paksa diri. Bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan, insya-Allah Allah bantu kita. Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad Safri, Raja Haniza. Mungkin ada ahli keluarga yang tak ada tahun depan. Ya, itulah hakikatnya.
Dah dapat dah nombor akaun, jangan buat-buat lupa pula, bank in terus. Habis kuliah lagi pukul 6, bank in terus. Bank in terus. Kalau nak comel sikit, bank in malam karang. Manalah tahu Lailatul Qadar kan besar pahala. Tapi lebih selamat bank in lepas ni takut mati kan tak sempat malam. Jangan aminkan ucapan saya. Merapu dah tuan, merapu dah. Baik, balik pada hadis Nabi. Nabi kata, kalaulah umat aku mengetahui, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Hadis Nabi Nabi kata, kalaulah umat aku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Kalau umat aku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka inginkan Ramadan itu sepanjang tahun. Kalaulah manusia ni tahu kelebihan-kelebihan malam Ramadan, keberkatan-keberkatan malam Ramadan, kita nampak gandaan pahala, kita nampak malaikat yang turun, kita nampak malam Al-Qadar itu bagaimana rupanya, kita nampak keampunan Allah itu datang pada kita. Kalau kita tahu semua fadilat kelebihan Ramadan, Nabi kata, kamu inginkan Ramadan setiap tahun, sepanjang tahun, bukan setiap tahun. Kamu inginkan Ramadan tu sepanjang tahun tu Ramadan. Maknanya habis Ramadan ni, Ramadan tak ada dah Syawal, tak beraya kita. Habis Syawal yang sepatutnya Syawal, nak Ramadan lagi. Tak ada Zulkaidah, tak ada Zulhijjah, tak ada Rejab, tak ada Muharram. Kita nak habis Ramadan, habis Ramadan, habis Ramadan. Kalau tahu, dah tak tahu, tak ambil tahu, jawapan dia bila nak habis ni ustaz. Tak. Itulah rupa kita ni tak. Itulah rupanya teman-teman sekalian weh. Kan, kalau dah tak tahu, ya Allah ustaz, lagi seminggu rasa azab berbenar ustaz. Teruk benar kita ni. Teruk benar kita kalau begitu tak. Janganlah tuan-tuan. Kita kena sedih. Tetapi ingat, ada ulama sebut macam ni, jangan kamu sedih dengan kehadiran Ramadan, jangan kamu sedih dengan pemergian Ramadan, jangan kamu gusarkan. Tetapi kata ulama, Ramadan tetap berlalu pergi. Kamu sedih ke, kamu suka ke, Ramadan akan pergi. Boleh faham? Sedih tu baguslah, sedih tu bagus. Ramadan akan tetap pergi. Kita sedih ke, kita suka ke, kita seronok ke, kita terharu ke, kita terkilan ke, Ramadan akan pergi juga. Tetapi kata ulama, yang perlu kamu risau dan sedihkan, adakah kamu dapat jumpa Ramadan pada tahun hadapan? Boleh dapat? Boleh faham adik-adik sekalian, ibu ayah sekalian, kakak-kakak sekalian? Yang perlu kita risaukan ialah tahun depan aku jumpa tak Ramadan lagi. Oleh kerana itu, pulunlah sekarang, perbanyakkan doa di hujung-hujung ini. Minta maaf saya sebut, yalah kadang-kadang kita ni leka juga kan. Patutnya malam akhir ni kita lebihkan doa akhirat lah. Doa dunia tu buat-buat tenang dulu lah. Boleh minta lah, tapi lebihkan doa akhirat. Doa akhirat ni apa sahabat sekalian? Kita minta doa, ya Allah, Engkau terimalah segala amal ibadah aku sepanjang hayat ni, ya Allah. Ya Allah, Engkau redalah dengan aku, ya Allah. Engkau redalah dengan keluarga aku, ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Dosa yang sengaja aku buat, dosa tak sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa nampak, dosa tak nampak. Ya Allah, ampunkan. Ya Allah, Engkau bagilah aku rezeki masuk syurga Engkau, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku peluang mengecapi malam Al-Qadar itu, ya Allah. Sepatutnya hujung-hujung ni doa akhirat tu kasih lebih daripada doa dunia. Ya Allah, kayakan aku, boleh, tapi lebihkan akhirat dululah, kan. Bab dunia ni kita dah minta 11 bulan dah tuan-tuan, kan. Kita dah minta 11 bulan dah. Minta kaya, minta sehat, minta itu, minta inilah, itulah ini. So untuk malam-malam akhir ni, cuba kita adjust sikit doa kita tu. Kita minta akhirat.
Kan kita minta akhirat. Kita minta akhirat. Tak. Itu kita kena buatlah insya-Allah. Kita minta baik-baik insya-Allah. Baik, terima kasih Syed Hakim, Kak Jan kot, ke Datuk Said ni. Syaf Nima, terima kasih. Muhammad Syarif, Cerah Perdana, Ramli Yahya, Kamaruddin Kamal, Azami, Masjid 24 Shah Alam, Azrul Zaini, terima kasih. Abdul Razak, dapat dah nombor akaun. Dah dapat, jangan tunggu lagi ya. Belasah terus. Belasah terus. Baik, jadi sahabat sekalian, hujan dah lebat ni. Saujana utama Sungai Buloh, Selangor sedang hujan lebat. Tapi tak ada petir lah. Harap-harap line saya terus okey untuk bersama dengan tuan-tuan. Kurang lebih 15 ke 20 minit lagi insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi tolong kita gunakan segala nikmat, segala ruang yang ada pada hari-hari akhir Ramadan ini. Seminggu lagi lah, dah lebih kurang seminggu lagi. Kita gunakan baik-baik supaya kita tidak akan rasa terkilan, kita tak rasa rugi, kita tidak rasa yalah orang kata terkilan lah. Tuan-tuan, suara saya dengar elok no? Sebab hujan lebat ni. Ke dengar hujan ke dengar suara saya elok ke tak elok? Cuba komen sikit. Takut gang aku bercakap soram tak dengar pula. Kan? Kalau line clear suara, bagi tahu clear, kita boleh teruskan insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So ingat, apa yang paling penting sekarang ni untuk kita semua adalah beramal. Dan bukan saja beramal, tapi berdoalah supaya amal-amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mustahab. Kita doa supaya Allah terima segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Okey, line clear semua, cantik. Walaupun hujan makin lebat. Alhamdulillah line clear, pasal mikrofon ni masih ada di baju saya ni. Kan, insya-Allah. Selagi ada mic ni, dengan izin Allah, suara akan jelas lah, dan bantuan internet yang cantik di rumah saya insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, teruskan doa. Doa sangat penting ya. Di hujung-hujung Ramadan ini, perbanyakkan doa. Dan tadi saya sebut doa yang Allahu Akbar, doa yang melibatkan akhirat tu kita lebihkan sikit. Doa minta syurga, doa minta keampunan, doa minta supaya ya Allah, Engkau terimalah segala amal baik yang kami buat sepanjang usia dan sepanjang hayat kami ya Allah. Begitu tak? Oh tuan-tuan, doa dah menguak-nguak dah ni. Kan? Doa tuan-tuan, minta pada Allah supaya Allah berikan kekuatan, Allah terima amalan kita, Allah terima ibadah kita, walau kecil walau besar, kita tak tahu yang mana Allah terima kan. Allah tak pernah bagi tahu pun, aku terima semayang kau yang malam ni, malam semalam tak terima. Tak ada siapa pun bagi tahu pada kita. Tak ada siapa pun bagi tahu. Jadi atas faktor ini, berdoalah pada dia 2/3 malam, terutama masa kita sujud, semayang tahajud, semayang tarawih, semayang witir, semayang hajat, semayang tasbih. Masa sujud akhir tu, doa banyak-banyak. Sebab itu adalah antara waktu yang terbaik kita sangat dekat dengan Allah, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat yang paling dekat manusia dengan Tuhannya indas sajid, ketika dia sedang sujud. Oi, makin lebat ni tuan. Ya, tak apa, biarkan hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu doa yang Rasulullah ajar bila
hujan mula turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, kurniakan kami hujan yang memberi manfaat. Amin, amin, amin. Banyak tempat hujan lebat ni. Terima kasih Nizahani. Doa menjadi senjata orang-orang yang beriman. Amin. Di atas doa yang ditulis oleh Nizahani. Terima kasih. Kak Faridah, salam dari Greek. Ahmad Safri, beri tumpuan doa untuk akhirat pada hari-hari akhir. Betul. Azami, Seksyen 24, hujan lebat, sama kita. Zailani Siddiq, doa kena lebih. Terima kasih. Noldiza Mahadi daripada Johor. Zailani Kamarudin. Ahmad Safri, sistem audio Ustaz memang hebat. Alhamdulillah lah, sebab kita nak persembahkan pada audien ni kena kemah lah. Alang-alang buat tu biar padu sikit kan. Saya guna mic Boya. Handphone saya ditaja oleh audio kuliah Oppo F7 salah Oppo F11 Pro. Itu audio kuliah bagi untuk buat live saja kan, dan untuk kegunaan lain jugalah. Bukan bagi dengan telefon saja, bagi dengan lainnya sekali. Saya tak bayar pun lain tu. Audio kuliah yang tolong bayar. Oh yo, dahsyat audio kuliah ni. Macam saya ni anak angkat audio kuliah pula kan. Itu rezeki lah. Audio kuliah tengok saya ni banyak sangat buat live ni kot. Dia bagilah telefon, dia bagilah line kan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pun bukan duit audio kuliah pun. Duit yang orang-orang tuan-tuan lah yang masuk pada audio kuliah. Terima kasih banyak. Kan? Kita guna teknologi tu insya-Allah. Ustaz main pro je. Kena pro. Kalau tak pro mana jadi kan. Mic Boya ni memang saya belilah. Itu hari dah meragam sekejap kan. Tapi saya dah reservekan bateri. Bateri pun kita dah beli 2 biji standby. Kod-kod suara tiba-tiba jadi suara itik masuk reban sekejap lagi, kita tukar bateri terus. Kalau suara saya dah lain macam, tuan-tuan bagi hint sikit no. Tapi kalau masih macho macam Jamal Abdillah ni, okey, line clear lah insya-Allah. Terima kasih. Ucapan Hari Guru, terima kasih. Baik. Terima kasih Muhammad Zuhair. Lebihkan doa untuk akhirat, banyak merintih kan. Betul tuan-tuan. Allah, dosa kita banyak. Jangan buat main. Kalau kita listkan dosa kita dengan nikmat yang Allah bagi tak? Allah bagi nikmat, lepas tu kita compare dengan dosa. Lepas tu compare dengan habuan yang Allah nak bagi, syurga dengan bidadari, dengan kebun, dengan sungai, dengan istana, dengan pakaian sutera. Malu kita. Jangan buat main. Saya ingat arwah Datuk Ismail Kamu sebut dalam kuliah dia kan. Kadang-kadang dia kata kita nak doa masa ujung-ujung tarawih witir tu kan. Kita doa yang panjang sikit tu kan. Allahumma ja'alna bi imanil kamilin wali faraidika muaddin wali salati hafizin wali zakati fa'ilin wali man indaka talibin, kemudian wali afwi rajin wabil huda mutamassikin. Lagi apa? Saya tak apa sangat ni doa ni, memang sebut-sebut je ni, ingat-ingat aja. Lepas tu kita minta nak masuk syurga. Masuk syurga boleh tahan lagi. Nak kahwin dengan anak bidadari, itu yang Datuk Ismail Kamu kata malu nak minta. Semain terawih laju lintang bukang, tak tahu nak kahwin dengan anak bidadari. Allahu Akbar tuan-tuan. Habis nak buat macam mana kan? Minta kena minta. Malu ke tak malu kena minta. Sebab Allah suruh minta. So kita minta lah. Walaupun dalam keadaan kita minta tu kita sedar diri. Langkapi sejahtera. Jangan macam-macam. Ya abang, daripada Manjung ni, jangan macam-macam. Saya doakan Ustaz dan Ustaz nanti boleh masuk rancangan TV. Bang, petang ni saya isytiharkan benda yang saya tak pernah lagi isytihar dalam mana-mana kuliah saya. Saya tak nak masuk TV. Tuan-tuan tahu sebab apa? Bawa bertenang. Saya tak nak masuk TV sebab tak muat
Jangan gelak ya, jangan gelak. Tolong jangan gelak. Aku yang gelak sebenarnya. Tak muat nak masuk TV tak? Tak muat bang. Badan besar, mana muat nak masuk TV. Tapi masuk Facebook muat pula kan. Jadi saya masuk Facebook je lah. TV tak payahlah. Masuk handphone muat. Saya tak nak lah masuk TV. Walaupun ada juga tawaran, tapi saya tak nak. Ni kita lari tajuk sikit no. Sebab Langkapi dah buka cerita ni, mendoakan saya masuk TV. Tapi tak tahulah kerja Tuhan. Kalau Allah izin bila masuk, saya masuk lah. Tapi kalau tanya saya tak nak. Pasal apa tak nak Ustaz? Saya tak nak. Suka hati lah. Kan? Tak nak tuan-tuan. Sebab entah, saya tak nak gelema-gelema macam tu. Saya punya pandangan. Radio saya masuk. Radio banyak saya masuk sebenarnya. Saya masuk radio bernama. Saya masuk radio 1 tahun 90-an dulu. Awal tahun 2000 dulu. Saya masuk radio 1. Lama saya dekat radio 1 masa tu. Orang tak kenal pun kan. Orang dengar suara je. Orang tak tahu muka macam mana. Saya masuk radio Suria FM. Saya pernah masuk. Radio IKIM tak pernah. Radio bernama Suria, Radio 1. Lepas tu hari ada Zayan kan. Zayan Radio pun ada nak panggil juga. Tapi sebab saya tak sempat lah, jauh sangat lah dekat Isro tu, dekat Sungai Besi. Lepas tu slot pula sebelum subuh dah kena ada sana kan. Satu kerja pula aku nak bangkit awal ni, nak keluar gelap-gelap tu. Jadi saya ke IV kan dulu lah kan. Saya tak nak masuk TV ni, bukanlah warak sangat. Dah lah, saya pun Jamilah, engkau janganlah gelak-gelak ke aku. Tahulah aku ni macam ni. Tak, maaf tuan-tuan, Jamilah Abu Hassan ni kawan sekolah saya kan, orang kuat Puchong ni. Rider muslimat kita kan. Lesen kau dah lepas belum Mila? Kan? Lesen ambil tu. Motor ada dah aku tengok. Kan? Ustaz selalu cakap ni, dia kuliah-kuliah ustaz tak nak masuk TV. Kan saya banyak kali dah cakap kan. Bukan macam ni. Saya tak nak, bila dah glamour, kan masuk TV glamour kan. Macam ustaz kita masuk TV kan semua orang kenal. Salah seorang sahabat baik saya yang masuk TV ni, Ustaz. Ramai. Ustaz Dasuki, Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Syarizan Abu Daud, Turabi, kan? Ustaz Hairianto. Saya dengan Ustaz Hairianto ni kawan baik. Satu sekolah dulu. Kami di Rawang. Tapi masa tu tak kenal lah kan. Saya tingkatan 5, dia tingkatan 1. Masa tu pun belum jadi ustaz lagi masing-masing kan. Baru sekolah. Dan saya pernah forum anjuran alumni sekolah kami di SAMI di Rawang tu, Sekolah Agama Menengah Rawang, ringkasannya SAMI. Saya forum lah dengan dia, dengan Ustaz Ehsan. Ustaz Ehsan ni baru dilantik jadi Imam Besar Masjid Negara. Itu pun senior saya. Sama main pingpong dulu. Tu tim partner saya dalam pingpong. Minta maaf lah wakil sekolah ya masa tu. Belagak wakil sekolah tapi kalah. Kan. Sekolah lain tera-tera, itu masalahnya kan. Kalah pula masa tu. Jadi tak apalah, Ustaz Ehsan Husni yang baru diangkat jadi Imam Masjid Negara, Imam Besar. Yang semalam ada interview dalam TV tu pasal semain Jumaat tu kan. Dia lah tu Imam Ustaz Ehsan tu. Jadi saya sembang dengan Hairianto. Dia kata, Syekh, saya tanya dia, untunglah intan masuk TV. Dia kata apa? Ustaz, Ana kalau boleh nak ghostan masa tu, kalau boleh nak reverse balik, dia kata tak nak masuk TV Ustaz. Menyesal apa dia kata. Saya kata pasal apa menyesal? Dia kata, Ustaz, orang kenal Ustaz. Orang kenal kan. Bila orang kenal ni, susah kita nak buat kerja. Dia kata, entah bayangkan, dia kata, Ana turun pergi isi minyak, turun kereta dengan nak pergi bayar ke kaunter minyak depan tu, kat dalam kedai kios dia tu, 5 kali berhenti selfie. Letih dia kata. Saya kata, padan dengan muka kau, siapa yang masuk TV? Ni kalau Ustaz Hairianto dengar, mengamuk pula dia kan.
tagline sama, bawa tenang. Kan, saya satu sekolah dengan dia sebenarnya kan, cuma dia muda sikit lah, saya ni dah tua dah. Tua tak tua lah, remaja purba 46 tahun kan. Jadi yalah, yang penting kita nak Allah sayang kan. Ustaz Abid Liu kata gitu. Abang Yusof dah terlupa pula, terbiasa pukul 6. Tak apa bang, tak apa. Buat tenang. Zailani, dalam FB Live Ustaz lagi best Ustaz, dapat perhatian terus dari Ustaz, dah dapat tanya soalan-soalan terus. Tak muak masuk TV, tak muak masuk TV kan. Bila nak slim tak tahulah ni. Tak apalah, tak slim pun tak apalah. Yang penting tuan-tuan semua sahabat beriman yang saya sayang dalam FB Live yang sekarang ni, doakan saya sihat kan. Kalau badan slim kurus tapi penyakit pun tak ada manfaat juga tak. Ayat tu. Jadi doakan saya sihat insya-Allah. Itu sajalah. Baik, jadi sahabat yang dirahmati Allah, merapu petang ni tak. Tak apalah, kita share pengalaman hidup sikit kan. Terima kasih Nizahani, rajin betul menulis ni. Penutup semua doa surah As-Saff, boleh rojak tu ayat 180 182. Slot dalam sahabat Ramadan, game mengaji SOISIS live bersama Ustaz Fahrul, UNIC, Ustazah Fardatul Fairuzah dan Ustaz Abdul Karim Al-Maki. Ustaz Abdul Karim, bekas Imam Masjid Negeri Selangor. Ustaz kampung lah. Abang Zainal, siapalah kita ni dah Ustaz kampung je, kampung boy. Baik, terima kasih lah semua dah. Terima kasih banyak. 3 kali dah sapu mata ni bang. Ini petanda-petanda awal saya nak mengundur diri ni. Baik, terima kasih Kak Asia Usop daripada Singapura. Terima kasih Ahmad Saleh, Sweety Pinggu, Ustaz yang dikasihi Allah, amin ya Allah, amin. Allah, terharu rasanya baca komen-komen tuan-tuan. Dalam FB pun glamour kak. Tapi ada 2-3 saya punya video pendek lah, video 2-3 minit, orang viral. Jadi viral tu. Itu saya tak jangka juga, tak disengaja kan pun. Satu video saya cerita pasal arwah abang meninggal kan, pasal dia banyak infak sedekah tu. Itu memang viral. Ada anak murid yang potong video tu jadi pendek, kemudian dia viralkan, dan viral ratus ribu yang share, yang view hampir ratus ribu, sampai masuk surat khabar Sinar harian ke harian Metro entah, masuk surat khabar. Diorang ambil petikan ucapan saya kan. Lepas tu satu lagi video saya yang viral masa tu, filem apa tu, filem yang dia gambarkan orang jahat dengan agama tu. Apa ke cerita ni tu, bukan Abang Long Fadil, tapi yang berlakon Zizan lah. Saya tak ingat apa nama ceritanya. Dah lupa dah dah lupa dah nama ceritanya kan. Yang itu viral juga masa tu kan, pasal saya komen Polis Evo. Saya punya PA tolong beritahu, Polis Evo 2, Polis Evo 2, Syahizi Sam dengan Zizan Razak kan dalam tu ada watak pengganas yang berkopiah. Kenapa mesti nak digambarkan berkopiah tu kan, yang menunjukkan imej Islam tu jadi buruk kan. Itu saya komen masa tu. Viral kat video tu, entah sampai ke penerbit apa, saya tak tahulah kan. Polis Evo betul-betul, tapi Polis Evo 2, bukan yang satu, yang dua. Ustaz pun tahu semua tu. Ustaz kena tahu semua, nama artis kena tahu, nama pelakon kena tahu. Kan baru kuliah kita jadi rojak sikit kan. Kalau tidak kan baca Al-Quran je kan pitam lah tuan-tuan. Itu masalahnya.
Oh, sampai masuk akhbar Singapura juga. Masya Allah. Sampai ke Singapura rupanya aku ni. Kan? Keluar surat khabar Singapura. Johar Khalid. Hebat Ustaz. Tak ada apalah hebat. Ceramah aja bang. Zalani Kamarudin. Yang penting dapat yang terbaik dari Allah. Amin. Abang Yaziz Tokai. Tak masuk TV. Tak apa Ustaz. Janji terus sampai ilmu di media. Jangan berhenti. InsyaAllah. Saya ada satu tagline sebenarnya tahu. Tagline dia apa? Dakwah sampai mati, mati sampai berdakwah. Macam tu punya tagline lah. Dakwah sampai mati. InsyaAllah. Doakan saya mati dalam berdakwah. Doakan saya insyaAllah. Tengah-tengah kuliah mati tak? Tapi bukan hari ni lah. Jangan doakan hari ni mati aku bang. Benda banyak tak settle lagi ni. Kan? Doa yang terbaik insyaAllah. Saya mula notis Ustaz masa komen bak arwah Abang Boceh. Itulah sejarah tuan-tuan mengenali saya kan. Ustaz doakan juga kesihatan saya dan sahabat semua. Hai Geston, insyaAllah. Kan saya dah kata Ustaz sekarang dah viral. Kalah artis. Macam lah korang ni komen merapu kan. Bukan merapu lah, maknanya komen yang ikhlas. Baguslah tuan-tuan ni, ikhlas komennya tak. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, saya rasa pukul 6 dah. Saya pun sebenarnya dah tak tahu apa saya nak goreng dah ni. Tu yang merapu. Kak Kalsum, orang Singapura bolehlah jemput Ustaz terbaik insya-Allah. Ramai orang Singapura dalam ni. Abang Osman pula dah. Abang Zainal Osman, Siti Cute Jambu, Kak siapa lagi? Kak Nirma Nasir. Lama Kak Nirma tak masuk ni. Daripada Singapura semua. Kemudian Kak Aisyah, Aisyah Yusof, Singapura. Lagi Siti Cute. Ramai ni yang saya ingat-ingat nama yang selalu keluar tu. Alhamdulillah. Terima kasih warga Singapura yang support kuliah-kuliah kita kan. Yalah, kita ni serumpun kan. Serumpun. Asal dari rumpun Melayu yang sama insya-Allah, beriman dan Islam insya-Allah. Baik, saya dah habis dah ni tuan. Enjin saya dah nak padam ni. Letih sangat-sangat dia ni. Hari ni saya memang exhausted sangat. Exhausted. Kan. Letih benar rasanya. Jadi apa pun saya bersyukur dapat menyelesaikan 3 kuliah saya hari ini, daripada kuliah subuh, kuliah pukul 2 dan kuliah pukul 5. Yang hari ini ketiga-tiga kuliah itu ditaja oleh ketiga-tiga apa dia panggil? Penaja yang berbeza lah. Petang ni daripada Surau An-Nur fasa 3. Tengah hari tadi pukul 2 daripada keluarga almarhum Hashim, Kak Jan dan Datuk Said Zainal. Dan pagi tadi daripada Sri Gombak. InsyaAllah, terima kasih banyak. Puasa Ustaz buat pengobat hati. Kuliah Ustaz dekat di hati. Suka Ustaz kuliah jam 6 sampai 7. Lepas dengar boleh berbuka. Ya, insyaAllah. Saya meraihkan jemputan Siti Cute dah terlepas dah no. Sebab hari ni jemputannya minta pukul 5. Jadi tak ada masalah, saya on pukul 5. So kalau saya sambung pula lepas ni pukul 6, mati aku bang. Jadi saya nak rehat sekejap. Terima kasih semua. Jangan lupa infak dekat Surau An-Nur fasa 3 Seremban Selatan. Nombor akaun Bank Islam ada di situ. Yang kita pinkan di bawah tu, tuan-tuan boleh menyumbang kepada Surau An-Nur untuk program hari ini. Dan boleh menyumbang untuk audio kuliah. Dan untuk melalui saya boleh PM saya 019-243-7476. Nombor telefon saya tuan-tuan ada dah. Lama dah saya bagi. Ya, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya minta maaf merapu-merapu sikit petang-petang ni. Ujung-ujung ni dah jam dah sikit. Jadi saya minta maaf, melawak-melawak, bergurau lebih kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih pada pihak Surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan yang menaja kuliah kita pada petang ini. Terima kasih banyak pada semua yang bersama, yang tak jemu-jemu tengok muka saya yang
Entahlah kan. Yang tak larat nak tengok dah kot, jemu dah rasa menengok muka ustaz aja kan. Terima kasih banyaklah, tak jemu-jemu juga menengok. Terima kasih yang share, yang komen, yang bagi doa, yang bagi pandangan, yang mencatat, yang segala-galanya lah. Dan jangan lupa infak untuk surau kita, insya-Allah, surah An-Nur fasa 2, surau Seremban Selatan, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Kita jumpa kuliah subuh pagi besok pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Sekejap, saya tengok jadual. Besok ada mana-mana? Esok tak ada mana-mana tajaan. Jadi kita sambung besok pukul 6 pagi kuliah subuh. Dan 6 pagi pula, 6.30 pagi. 6 pagi baru nak solat subuh ya. Buat-buat tenang. Ustaz dah melelong 4 raya ke laut dah ni. Jadi kita jumpa pagi besok 6.30 pagi dan petang pukul 6. Petang pukul 6 petang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Asma Zuraida, kau jangan gelak besar-besar sangat. Keluar lidah tu. Dah tersyasyul dah ni. Kak Salamiah, Kak Syam, Zahzan. Terima kasih semua. Kak Abang Zainal, saya minta maaf sama-sama kita. Kak Saliza. Tahu tak apa, ustaz pun macam nak syahid dah ni. Ya, dah melelong dah ni kan. Kak Tun, terima kasih. Zailani Kamarudin. Rasa cepat sangat masa berlalu bila kita tengok timba ilmu agama dari ustaz-ustaz. Terima kasih. Selamat berbuka semua. Asmar Husin, terima kasih banyak. Ahmad Soleh, terima kasih semua, insya-Allah. So kita jumpa besok 6.30 pagi. Kita sambung lagi shortlist orang-orang bertakwa yang terakhir, yang ketiga. Kita akan bincang pagi besok. Lawaklah ustaz. Ustaz ni cuma tak masuk Mahathir lawak mega je. Kalau masuk semua tak boleh cari makan dah. Itu je nak bagi tahu. Bukan cakap besar lah, tapi kalau masuk, bukan cakap besar. Padahal cakap besar lah tu. Aduh, letih aku dah ni. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita jumpa esok pagi lah. Nak petik end live ni pun rasa sayu pula hatinya, kan? So selamat berbuka puasa, selamat meneruskan mujahadah pada malam-malam akhir ni. Walaupun malam ni malam ganjil, malam genap, teruskan juga ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.